Terima kasih, Tuan Speaker. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri Kewangan dan juga kerajaan yang telah membentangkan belanjawan yang tertinggi sekali dalam sejarah negara kita. Kita lihat banyak inisiatif bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti bantuan prihatin negara, geran khas prihatin, moratorium pinjaman serta banyak lagi bertujuan untuk membantu meringankan beberapa kewangan rakyat. Tuan Speaker, saya nak tentu 3 isu saja pagi ini. Pertama, KWSP, moratorium dan juga cyber. Namun demikian, kita lihat keadaan genting kini yang kita lihat COVID-19. Bagaimana kita nak membantu rakyat pada hari ini? Di kala negara kita berhadapan dengan serangan gelombang ketiga penularan wabak COVID-19, kedudukan ekonomi rakyat semakin tertekan dengan berbagai impak, termasuklah kehilangan pekerjaan, perniagaan bergerak perlahan, komitmen bulanan individu dan juga keluarga yang perlu diberikan pertolongan. Rakyat perlu diberikan pilihan. Saya tekankan, saya setuju dengan pekan cadangkan. Rakyat perlu diberikan pilihan untuk mengeluarkan caruman akaun 1 KWSP. Kita tahu caruman ini adalah titik peluh mereka sebagai simpanan hari tua selepas bersara. Namun, dengan keadaan genting kini, ianya adalah sumber terbaik bagi mereka menghadapi cabaran semasa. Keadaan ini dilihat dapat mengurangkan beban ekonomi pekerja terhadap pinjaman sedia ada, bil-bil utiliti yang tertunggak maupun kegunaan perbelanjaan kehidupan harian di samping menggunakan dana yang dikeluarkan. Ini sebagai modal perniagaan baru untuk menyara hidup mereka. Pada ketika ini juga kita dapat melihat bahawa terdapat banyak permintaan terhadap pihak kerajaan untuk membenarkan keluaran secara one-off sehingga RM10,000 bagi kegunaan mendesak. Ini kalau kita lihat dalam media sosial, saya juga berbincang dengan pimpinan-pimpinan generasi muda, termasuk Ketua Puteri Malaysia. Mereka semua memberikan pandangan bahawa cadangan kerajaan untuk memberikan keluaran duit 500 sebulan selama 6 bulan tidak ada maknanya. Selama 12 bulan. Dia bagi 500 selama 12 bulan. Ini kita melibatkan pula hanya 600,000 ahli. Jadi saya kira ini bukan pendapat saya seorang. Media sosial rakyat memang satu cadangan yang kurang berkesan untuk kita nak mengatasi masalah dan membela nasib rakyat yang sedang tertekan pada hari ini. Bagi saya serangan wabak COVID-19 ini bukan hanya memberi impak yang hanya kepada golongan B40 maupun M40 dan mereka juga banyak hilang pekerjaan termasuklah juga golongan T20 sekali. Ini sebenarnya yang sahabat daripada Sempena kata, jangan tengok B40 M40 kan syarikat besar ni. Saya ada tu syarikat dia pun nak bankrupt. Bayang kalau syarikat besar ni bankrupt, dia tak boleh dia tidak boleh menyara lagi. Perniagaan dia 1,000, beratus pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan. Sebab itu pengangguran akan meningkat dengan mendadak hampir berapa ratus ribu kita dengar hari ini. Jadi kita mesti cari jalan bagaimana kita nak membantu golongan-golongan ini. Kalau kita lihat daripada laporan yang dinyatakan oleh KWSP, kita lihat bahawa KWSP mengumumkan jumlah keuntungan bagi 3 bulan suku kedua 2020 ialah sebanyak 15.12 bilion. KWSP juga mengumumkan jumlah aset yang dilabur mereka adalah sebanyak 929.64 bilion pada 30 Jun 2020, di mana 49.2% pelaburan adalah dalam bentuk bond. Bayangkan, kalau kita lihat, kalau kita benarkan mereka ni keluar sekaligus, dah tentulah mereka dapat menggunakan wang ni untuk memulakan kehidupan baru. Kalau dia keluar
kalau kita keluar sekaligus apa kata 45%, 45.7 bilion. Saya kira kalau masih lagi KWSP sepatutnya mampu untuk memberikan peluang ini untuk penyimpannya mengeluarkan wang simpanan mereka. Sekiranya duit tabungan kita selama berpuluh tahun tidak dapat kita gunakan di saat kita terdesak begini, maka tabungan yang kita lakukan selama ini adalah sia-sia. Apa gunanya? Caruman simpanan hasil titik plus sendiri tidak berguna pada saat-saat kritikal sebegini. Pencaruman KWSP bukannya meminta supaya dikeluarkan semua simpanan mereka di dalam KWSP, tetapi mereka mahu mengeluarkan di mana kemampuan yang mereka perlukan. Oleh itu, rakyat perlukan sumbangan kewangan bagi menjelaskan utiliti bulanan mereka, keperluan harian mereka ini. Jadi kesimpulan yang saya nak nyatakan ialah, mengapakah kita menghalang daripada penyimpan KWSP ini mengeluarkan hak mereka sendiri. Isu yang kedua ialah isu moratorium. Kita tahu bahawa lanjutan moratorium secara automatik memang penting. Memandang ia bukan saja membantu pendapatan rendah B40 tetapi juga meringankan beban golongan pendapatan sederhana ataupun M40. Bermula 1 April 2020, kita lihat moratorium ataupun penangguhan bayaran balik selama 6 bulan secara automatik telah diberikan kepada peminat-peminat individu dan perusahaan kecil dan sederhana ini. Dan kita harap moratorium ini disambung lagi. Kalau boleh bagi lagi 6 bulan. Kerana kita kena lihat, bagi saya moratorium ini kena ada dua. Satu, moratorium yang kita lihat yang berkaitan dengan pinjaman kewangan. Yang kedua ialah moratorium yang membuat sewaan premis-premis perniagaan. Yang pertama mengenai pinjaman. Kita tahu bahawa bank berikan moratorium sehingga 6 bulan. Tetapi bagaimana keadaan syarikat pinjaman kredit finance ini? Dia tidak menyeluruh. Bank bagi, kredit finance tak bagi. Ini yang kita lihat pengusaha-pengusaha bas, taksi hari ini. Mereka tidak ada berniaga, tetapi mereka terpaksa bayar selama bas ini. Jadi bagaimana kita nak menyeraskan ini? Bukan saja agensi-agensi, bukan saja saya kata kredit finance dan juga bank, tetapi kita lihat agensi-agensi kerajaan juga tidak selaras. Kita tengok kadang Amanah Ikhtiar lain cara moratoriumnya, Tekun pun sama. Ya Muhammad Penyekarang. Ya, bagi saya habis dulu. Jadi ini yang kita kena lihat. Mungkin kerajaan kata tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa kita nak campur tangan urusan bank dan juga syarikat-syarikat finance ini. Tetapi kita kena ingat, termasuklah pinjaman syarikat-syarikat pinjaman wang berlesen ini. Memanglah dia ada akta mereka sendiri. Kerajaan tak ada kuasa nak campur tangan, nak arah pun mungkin mereka tak mau ikut. Tapi kita kena ingat, kuasa yang membagi lesen ialah kuasa kerajaan. Apa salahnya panggil kredit finance ini, bagi tahu mereka, minta kerjasama dengan mereka. Termasuklah peminjam wang berlesen, Menteri KPKT boleh panggil mereka. Panggil mereka. Kalau mereka tak mau kerjasama dengan kita, kena ingat, kelulusan ini siapa yang bagi? Lesen kelulusan ini kita yang bagi, kerajaan yang bagi. Kalau waktu kerajaan susah minta tolong dengan mereka, mereka tidak hiraukan kita, satu, kuasa mesti kita gunakan. Bagi kita orang, bila kita ada power, kita mesti powerful. Ada wealth, full lah. Malah nak sebut, nanti langsung tarik pula. Faham sudah lah. Jadi ini yang kita nak kena lihat. Daripada segi penyelaras untuk kita nak berikan pinjaman ini. Kemudian daripada segi sewaan pun sama. Kita juga lihat banyak bangunan-bangunan berpremis perniagaan kerajaan yang kita lihat ada yang bagi moratorium, ada yang tak bagi, ada yang bagi free, ada yang bagi separuh. MAHB sebagai contoh, dekat airport tutup perniagaan tetapi sewa kena bayar. Satu syarikat kena bayar terbang lebih kat 1 juta sebulan kena sewa, kena bayar. Di mana penyelarasannya? Rumah PPR dulu saya dengar ni menteri ada kat dalam ni. Semalam saya orang PR bagi tahu saya dah mula kena bayar pula sewa ni. Di mana penyelarasannya? Patut kena panggil. Semua kerajaan duduk sekali, agensi kerajaan, GLC, kena diselaraskan. Jangan mengikut suka hati mana-mana pengurusan. Kerana ini kita nak membela. Kita nak membela nasib rakyat yang sedang tertekan. Jadi kerana itu kita kena lihat
bahawa moratorium ini dari segi pinjaman kena panggil. Saya kata lagi, Menteri KPKT panggil pegang-pegang lesen ini, pinjaman wang Malaysia, bank panggil dan duduk berbincang bersama-sama. Bagaimana untuk kita nak meringankan sikit beban rakyat. Amanah ikhtiar apa saja? Ya. Memencelah Tekun amanah ikhtiar, sewa premis niaga majlis daerah dan PUNB di bawah Yang Berhormat sebagai pengurusi. Ya. Saya PUNB, saya kena ikhlas, saya pengurusi, saya dah umum, saya bagi free. Kita bukan baik, kita bagi moratorium pinjaman kita dah sambung, tak perlu bayar, dan juga premi-premi perniagaan. Ada 288 pun kita telah pun bagikan moratorium. Kena bagi Tanjung Karang jadi menteri. Muhammad Tanjung Karang nak bantu berkenaan pemandu bas. Ada persatuan membuat laporan polis tidak mendapat bantuan. Ini adalah satu berita yang saya baca dalam Free Malaysia. Ketua Persatuan Gabungan Pengusaha Bas Persiaran Zon Utara, Ahmad Roslan Abdul Latif berkata, mereka terpaksa buat laporan polis kerana tidak mendapat sebarang bantuan. Jadi saya juga menyokong perbahasan Tanjung Karang supaya pengusaha-pengusaha bas diberi perhatian dan apa juga bantuan kewangan yang boleh diberikan disalurkan dengan seberapa cepat yang mungkin. Jadi itu saya kata bas, bukan saya bas sekolah, bas catat, bas persiaran, bas ekspres, mana mereka ni? Tidak ada pembelaan. Jadi kalau saya sokong, biarlah syarikat-syarikat ni atur bas, siapa nak lelong, lelonglah bas ni, siapa nak beli. Kerana mereka tidak diberikan pembelaan. Jadi kalau kita hanya mencari memberikan tidak ada penyelarasan ini, maka kita lihat dasar ini tidaklah berapa teguh. Dan juga kita lihat kalau kita tidak selaraskan ini, kadang-kadang bila nak buat pinjaman, saya mesti PNB lah. Ini bila kita semak nak pinjam, ada skris, ada sitos, dan ramai juga yang akan diserahkan bankrupt kalau tidak diselaraskan. Bukan saja bank, termasuklah kredit-kredit finance ini. Jadi kerana itu dua perkara ini memanglah patut kita kena sokong, dan rakyat dan kerajaan kena dan wajib memberikan pertimbangan ini. Jadi sebab itu tadi bila saya dengar ucapan dina saya daripada Pasir Mas yang mengatakan syarat yang kita kenakan moratorium dengan dengan KWC ini seolah-olah macam ini syarat nak meminang. Bila Sultan Melaka nak meminang Puteri Gunung Ledang, saya ingat kurang tepat ideologi itu. Kurang sikit sebab kita kena lihat yang hikayat Puteri Gunung Ledang ni dia nak kena buat jambatan mas. Jambatan mas kena tarik duit, nak kena buat jambatan, nak hati nyamuk, nak kena tarik nyamuk, rakyat terlibat. Ini tak ada. Saya anggap hari ini moratorium dan juga KWSP ini seperti pelampung. Pelampung. Ini pelampung ni rakyat punya. Rakyat tengah nak tenggelam ni. Rakyat tengah nak tenggelam, selamatkan mereka, tampak pelampung kepada mereka. Bila mereka besok sudah bernafas, sudah ambillah balik pelampung ini. Mengapa waktu rakyat memerlukan pelampung ini, kerajaan takut nak bagi? Jadi saya nak minta bahawa anggapkanlah ini sebagai pelampung penyelamat. Dan yang